Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Has dalam mata pelajaran KSSM-DK Asas Jahitan Tingkatan 1. Hari ini Cikgu akan sambung dengan tajuk 3.0 iaitu jahitan asas, dan Cikgu akan perkenalkan tajuk 3.1 jenis jahitan asas. Untuk tajuk ini, pelajar-pelajar perlu mengenal pasti jenis-jenis jahitan yang akan cikgu perkenalkan. Jadi pelajar perlu tahu nama jenis jahitan dan mengenal pasti bentuk ataupun cara menjahit jahitan tersebut. Mengapa kita perlu belajar menjahit jahitan asas? Okey, mengapa? Cuba kita fikirkan. Mengapa kita perlu mempelajari jahitan asas? Kenapa? Mesti ada sebab dan mesti ada kepentingan jahitan ini. Okey, ada yang belum tahu jahitan asas tu macam mana kan? Okey, jahitan asas ni kita biasanya guna jahitan tangan, iaitu memerlukan jarum dan benang jahit tangan. Itu untuk jahitan asas. Jadi mengapa kita perlu belajar jahitan jahit tangan ataupun jahitan asas ini? Sebab pakaian adalah merupakan keperluan asas manusia kan. Semua manusia akan memakai pakaian. Dan kadang-kadang pakaian tu kalau kita dah pakai banyak-banyak kali, kita basuh, kadang-kadang dia punya jahitan terbuka. Contohnya di bahagian kelepek tangan ataupun kelim, kadang-kadang terkoyak. Jahitan dia lama-lama akan reput, dia akan terbuka bahagian yang kita jahit. Kadang-kadang baju yang ada butang tertanggal ataupun tercabut butangnya. Takkan kita nak buang kan? Baju masih elok lagi, cuma butang saja yang tertanggal. Jadi sebagai langkah yang sepatutnya kita buat, kita perlu tahu cara membaiki segala kerosakan ataupun apa yang berlaku pada baju kita tu yang terbuka jahitan. Kita perlu tahu cara menjahitnya supaya kita boleh membaiki sendiri dan lebih menjimatkan masa, menjimatkan wang. Maknanya kita boleh lakukan sendiri, kita baiki sendiri. Okay, cikgu harap dengan ilmu yang kita belajar ni, pelajar cikgu boleh buat sendiri sekiranya ada baju yang terkoyak ataupun tercabut kancing. Cuba lihat gambar ni. Kenapa kita perlu belajar menjahit jahitan asas ni? Contohnya butang. Butang di blazer tercabut. Kita boleh jahit sendiri. Sebab tak susah pun. Perlu hanya ada benang dan jarum sahaja dan kita jahit sikit sangat. Tak ambil masa yang lama. Dalam 2-3 minit boleh siap. Daripada kita nak hantar pergi upah orang untuk jahit. Buang masa kan? Buang masa dan buang duit. Dan kalau zip seluar atau zip baju kita tercabut, kita boleh ganti sendiri. Kita beli zip baru dan kita jahit sendiri. Sebab benda kita boleh belajar dan kita boleh buat sendiri. Lepas tu kalau ada baju terkoyak, kita boleh tampal sendiri. Contoh ada 3 tu, jahit butang, jahit zip dan seluar terkoyak. Kita boleh tampal ataupun kita jahit sendiri, baiki sendiri. Okay, mula-mula cikgu pergi bahagian pengenalan dahulu. Seperti yang cikgu dah sebut tadi, jahitan asas ni boleh juga dikenali sebagai jahitan tangan. Menggunakan jahitan ini dibuat dengan menggunakan jarum dan benang. Terdapat beberapa jenis jahitan asas, iaitu yang pertama, jahitan sementara. Yang kedua, jahitan penyambung. Yang ketiga, jahitan pengemas. Dan keempat, jahitan sulaman asas. Tapi untuk peringkat kelas kita, cikgu hanya akan sentuh untuk 3 jenis jahitan asas sahaja.
Dan yang sulaman asas tu sekiranya kita dah selesai semua sukatan, kita bolehlah belajar berkaitan sulaman asas. Okey, mula-mula sekali cikgu akan perkenalkan untuk jahitan sementara, iaitu jelujur kasar, jelujur panjang pendek dan jelujur tegak serong. Tiga-tiga jenis jahitan ni dipanggil jahitan sementara kerana kita hanya jahit untuk sementara sebelum kita menjahit mesin. Itu kita panggil jahitan sementara. Mana kita jahit tu hanya untuk memegang kain supaya bila kita jahit, kain tu dalam kedudukan yang tetap. Okay, di sini cikgu ada tunjukkan contoh gambar rajah jelujur kasar. Okay, ciri-ciri jelujur kasar, mata jelujur sama panjang di sebelah luar dan di sebelah dalam. Anggaran ukurannya adalah dalam lingkungan 1.25 cm. Maknanya jarak jahitan tu yang kita perlu jahit sama. Kalau 1.5 cm, semua sama 1.25 cm, sama ada di sebelah dalam ataupun di sebelah luar kain. Jadi jahitan ini mudah dicabut atau ditanggalkan semula sebab kita jahit kasar-kasar. Kalau kita jahit jahitan yang halus, kita susah untuk menanggalkan jahitan ataupun kita nak buang jahitan tu sukar sedikit. Apa kegunaan jahitan jelujur kasar ni? Okey, jahitan jelujur kasar ni digunakan untuk menanda pola di pakaian. Contohnya seperti tempat letak kocek ataupun poket. Contohnya kita letak, kita tanda di mana tempat kita nak letak poket, ataupun kita tanda tempat lipatan. Kita guna jahit jelujur kasar, ataupun kita nak menetapkan pelapik, kita gunakan jahitan jelujur kasar. Yang kedua, kegunaannya ialah kita perlu menggunakan benang yang berlainan warna supaya kita senang nak buka jahitan tu apabila kita telah menjahit menggunakan jahitan mesin. Sebab tu dia hanya digunakan untuk jahitan sementara, untuk memegang kedudukan kain sebelum kita jahit mesin. Seterusnya, jenis yang kedua iaitu jelujur panjang pendek. Okay, ciri-ciri jahitan jelujur panjang pendek: mata jahitan yang panjang, ukuran dia 1.25 cm, dan mata jahitan yang pendek berukuran 0.5 cm berselang-seli. Yang panjang 1.25 cm dan yang pendek berukuran 0.5 cm. Dan jahitan ini ciri-cirinya dia lebih kukuh dan susah untuk ditanggalkan. Dan kegunaan jahitan ini ialah untuk menanda garis tengah, bahagian hadapan dan belakang pakaian. Dan kedua, menanda kedudukan sesuatu bahagian pada pakaian. Yang ketiga, lebih sesuai untuk fabrik yang tebal, lembut dan licin. Maknanya fabrik tu dia mudah tergelincir. Bila kita jahit, takut dia mudah jatuh kan. Jadi kita guna jahitan jelujur panjang pendek supaya boleh memegang dengan lebih kukuh bagi fabrik yang tebal, lembut dan licin. Okey, seterusnya jahitan jelujur tegak serong. Okey, ciri-ciri jahitan ini ialah jahitannya menyerong di sebelah luar dan tegak di sebelah dalam bahagian kain. Dan yang kedua, ciri-cirinya lebih teguh dan susah ditanggalkan. Okey, apa kegunaan
jahit jelujur tegak serong ini. Jahit jelujur tegak serong gunanya untuk menetapkan kedudukan beberapa lapisan fabrik supaya menjadi betul-betul rata. Contoh bahagian-bahagian yang disebutkan ialah contohnya lisu pemadan. Lisu biasanya di bahagian belakang baju untuk melaraskan bahagian pinggang. Jadi kita guna jelujur tegak serong di bahagian lisu, di bahagian collar, bahagian lapik dalam ataupun ikatan pinggang. Itu kita guna jahit tegak serong lebih sesuai untuk menetapkan kedudukan dua lapisan tadi, dua lapisan kain yang kita guna sebagai lisu, collar, lapik dalam dan ikatan pinggang. Dan kegunaan yang kedua ialah fabrik yang dijahit tidak perlu diangkat semasa menjahit. Maknanya kita jahit tu kita tak perlu angkat pun kain tu supaya kedudukan dia rata untuk menetapkan kedudukan bahagian-bahagian yang kita sebutkan tadi. Seterusnya bagi jenis jahitan penyambung. Jahitan penyambung terdiri daripada 3 jenis jahitan, iaitu jahitan kia, jahitan jelujur halus dan jahitan lilit ubi. Mari kita kenali jenis jahitan jelujur halus terlebih dahulu. Apa ciri-ciri jelujur halus ini? Ciri-ciri jelujur halus ialah mata jahitan yang sama panjang, iaitu antara 3 mm hingga 5 mm. Maknanya kalau kita nak guna ukuran yang 3 mm, jadi semua ukuran jahitan, mata jahitan tu kita guna 3 mm. Kalau kita nak guna 4 mm, semua ukuran mata jahitan ialah 4 mm. Kalau kita nak guna 5 mm, jadi semua mata jahitan yang kita guna panjangnya mesti sama, iaitu 5 mm juga. Jadi jahitan ini lebih kukuh daripada jelujur kasar. Jelujur halus ni lebih kukuh berbanding jelujur kasar dan sukar untuk kita cabut atau tanggalkan. Kegunaannya ialah untuk menggantikan jahit mesin dan ada ketika digunakan untuk sebagai hiasan. Mana kita guna jahitan jelujur halus ni untuk sebagai hiasan di bahagian biasa tengok tak, di bahagian collar, di bahagian poket baju Melayu digunakan jahitan jelujur halus sebagai hiasan dan dia lebih rata lah. Bila kita jahit di kelepek atau di poket, kedudukan poket lebih rata dan nampak cantik bila dihias dengan jahitan jelujur halus. Seterusnya jahit lilit ubi. Jahit lilit ubi ni digunakan untuk mencantum 2 helai tepi fabrik yang berlipat supaya tidak berbulu. Ini tujuan dia untuk mengemaskan bahagian tepi lah. Biasanya untuk cantum 2 keping kain. Contohnya bahagian mana ya kita guna? Biasanya bahagian contoh bahagian bawah baju, blouse contohnya kan. Bahagian kelepek yang terakhir tu kita kemaskan menggunakan jahit lilit ubi. Kalau kita tak jahit, dia dalam keadaan berlubang. Maknanya kalau macam mandi sungai apa kan, pasir mudah masuk dalam tu, berkumpul dalam ruang yang terbuka tadi. Jadi perlunya kita kemaskan menggunakan jahit lilit ubi. Kemudian jahitan lilit ubi ni juga dapat digunakan untuk ialah cikgu sebutkan dah tadi, untuk mengemaskan tepi fabrik. Jahitan dia halus dan lebih kemas dan boleh menutup bahagian ruang yang terbuka disebabkan
kelepek tadi kan. Dia bila dia bertemu, jadi ada ruang kelepek tadi yang terbuka. Dia dikemaskan menggunakan jahit lilit ubi. Kalau kita guna jahitan mesin, dia tak berapa cantik lah. Jadi untuk lebih cantik dan kemas, kita guna jahit lilit ubi sebagai jahitan pengemas. Okay, seterusnya jahitan jahit kia. Kegunaan jahitan jahit kia ialah untuk menyambung kain bagi menggantikan jahitan mesin. Okey, jahitan kia ni dia lebih rapat-rapat berbanding jelujur. Dia digunakan untuk memulakan dan mengakhiri mata jahitan. Biasa kita nak mula menjahit, kita mulakan dengan jahit kia. Sebab untuk memegang jahitan tu supaya lebih kukuh. Ciri-ciri jahit kia, ia lebih kukuh, rapat dan kelihatan seperti jahit mesin pada sebelah luar dan seperti jahit batang di bahagian sebelah dalam kain. Ini ada contoh jahit kia. Boleh teliti dalam gambar rajah tu. Cara menjahitnya, mula-mula dan akhirkan jahitan dengan jahit kia. Nanti kita akan belajar pada tajuk yang berikutnya. Nanti cikgu akan ajar cara-cara menjahit semua jenis jahitan yang cikgu perkenalkan pada hari ini. Hari ini kita perlu tahu jenis jahitan, apa nama dia, apa guna dia dan ciri-ciri jahitan tu. Kemudian jahit kia ni dijahit dari kanan ke kiri dengan ukuran mata jahitannya 3 hingga 5 mm seperti jelujur halus tadi. Kemudian jahitan pertama adalah seperti jelujur halus. Kemudian jarum dibawa balik ke jahitan pertama dan dijahit ke hadapan semula. Mungkin bila cikgu baca macam ni, awak tak nampak kan jahitan tu macam mana? Okey, nanti cikgu akan tunjukkan langkah demi langkah cara menjahit setiap jenis jahitan yang cikgu sebut pada hari ini. Okey, seterusnya jenis jahitan yang ketiga iaitu jahitan pengemas, terdiri daripada jahit sembat, jahit sembat susuk, jahit insang pari dan jahit silang pangkah. Ada 4 jenis yang bertindak sebagai jahitan pengemas. Okay, yang pertama, jahit sembat. Okay, jahit sembat dia menggunakan kain yang kita perlu jadikan kelepek dulu. Maknanya kita kena lipat. Okay, cara menjahit dia, dijahit dari kanan ke kiri. Maknanya sebelah dalam kain. Mana kita lipat, kita buat kelepek. Kelepek kan kita lipat seperti yang ada di lengan baju ni kan. Ni yang lipat bawah ni kita panggil kelepek. Okey. Untuk jahit sembat susuk biasanya di bahagian tangan ni pun ada juga kita jahit sembat susuk. Di bahagian bawah baju kita jahit sembat susuk di bahagian dalam. Jangan kita jahit di bahagian luar baju, nanti nampak tak cantik. Kemudian kita mulakan dengan jahit kia di bawah lipatan tu. Setiap jahitan kita akan mulakan dengan jahit kia dan kita akhiri pun dengan jahit kia. Yang ketiga, kita ambil sedikit kain serapat yang boleh dengan tepi berlipat. Maknanya kita lipat bahagian kain tu, kita lipat kecil dahulu, kita lipat sekali lagi supaya sembat yang kita susup tu berada dalam lipatan yang kecil tadi. Kemudian tarik jarum keluar dan susupkan jarum di dalam lipatan dengan jaraknya kira-kira setengah cm. Maknanya yang kita lipat tadi tu, kita lipat yang kecil tu dalam setengah cm. Kemudian baru lipat yang besar sedikit kelepek tu, agak-agak dalam 1 cm gitu. Kemudian jahitan ini sangat kemas dan hampir tidak kelihatan di sebelah luar pakaian. Biasanya di bahagian luar kita tak nampak pun jahitan ni, walaupun sebenarnya memang terdapat jahitan jahit sembat susup ni yang sangat halus. Kalau kita tengok dia hanya berbentuk satu titik gitu kan, macam berbentuk noktah, kecil saja dia memegang lipatan kain tu.
Kemudian jahitan ini sangat kemas, cikgu baca dah tadi, dan tidak kelihatan di sebelah luar, dan dia tidak sekukuh jahit sembat. Jahit sembat maknanya jahit sembat lebih kukuh lah, yang cikgu sebut tadi kan. Ini sembat susuk. Sembat susuk ni kita perlu masukkan jarum ke dalam lipatan kain tadi. Ia digunakan untuk mengekalkan kelepek dan lapik. Kita nak kekalkan kedudukan kelepek dan lapik. Ini ada contoh jahit sembat susuk, di mana dia dimulakan dengan jahit kia, dijahit di sebelah dalam. Bila dilihat di sebelah luar, dia berbentuk titik-titik sahaja. Okay, seterusnya jahit silang pangkah. Okay, jahit silang pangkah, dia berbentuk beginilah. Dia bentuk bersilang-silang kan. Dia biasanya kita jahit di lengan baju atau di bahagian bawah baju juga. Okay, macam mana nak jahit silang pangkah ni? Okay, mula-mula jahitan ini dijahit, samalah kita jahit dari kiri ke kanan. Mulakan jahitan dengan jahit kia, sama juga macam tadi. Kemudian susup jarum pada A dan keluar pada B, kira-kira ukuran dia 1 mm. Kemudian jarum maknanya 1 mm. Kemudian jarum susupkan pada lipatan di C dan keluarkan pada D dengan jarak 1 mm juga. Maknanya silang dia tu sama je panjang dia. Tak boleh panjang pendek, nanti tak cantik kan. Jadi kalau dia macam bentuk zigzag tapi dia bersilang, itu kita panggil silang pangkah. Kemudian pastikan jarum tidak menembusi bahagian belakang lipatan dan ulang jahitan sehingga siap dan matikan. Matikan dengan jahitan kia. Maknanya kita jahit silang pangkah tu sama macam kita jahit sembat susuk tadi. Kita hanya cubit sedikit je. Kita guna jarum tu, kita cucuk sedikit saja pada lapisan yang kedua kain tu, supaya dia makna terletak lah. Kita pegang dua-dua lapisan kain tu, tapi dengan jahitan yang halus. Jahitan berikutnya iaitu jahit insang pari. Jahit insang pari, kita mulakan dari kiri ke kanan. Mulakan jahitan dengan jelujur secara menegak dari A. Tengok gambar rajah ni dari A. Maknanya kita mulakan jahitan dengan masukkan jarum secara menegak pada bahagian A tu. Ada yang bertanda A. Kemudian letakkan benang di bawah. Maknanya letakkan benang di bawah, maknanya hujung jarum. Maknanya letakkan benang di bawah hujung jarum. Kemudian tarik benang menghala ke arah menjahit. Kita tarik benang menghala ke kita yang menjahit lah. Kemudian matikan jahitan dengan menjahit jelujur menegak di sebelah kanan. Itu ada dalam gambar rajah. Untuk lebih jelas nanti kita belajar jahitan ni supaya awak lebih faham ya. Kenalkan dah berapa jenis jahitan tadi, cikgu dah perkenalkan. Yang pertama tadi, yang mula-mula jahitan sementara, 3 jenis. Apa dia tadi? Sebutkan semula. Okay, yang mula-mula cikgu dah sebutkan tadi, jelujur kasar. Yang kedua, jelujur panjang pendek. Kemudian yang ketiga, jelujur tegak serong. Ini dalam kategori jahitan sementara. Kemudian jahitan penyambung. 3 jenis juga jahitan, iaitu jahitan kia, jelujur halus dan jahit lilit ubi. Dan untuk jahitan pengemas tadi, terdiri daripada jahit sembat, jahit sembat susuk, jahit insang pari dan jahit silang pangkah. Cikgu rasa hanya itu sahaja untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu jenis-jenis jahitan asas, di mana pelajar perlu mengenal pasti jenis
jenis jahitan asas. Awak perlu tahu, awak tengok je gambar rajah tu awak tahu. Ni jahit apa? Kalau tengok bersilang macam ni, silang pangkau. Kalau tengok macam ada bertitik di sebelah luar bahagian pakaian tu, sembak susu. Kalau tengok dia lilit di pada bahagian dalam, itu kita panggil lilit ubi. Tak apa, untuk ni awak tengok dulu gambar rajah dan tengok nama jenis jahitan dan cuba kenal pasti dahulu apa jenis jahitan. Nanti lepas tu baru kita belajar cara menjahit setiap jenis jahitan yang telah cikgu perkenalkan pada hari ini. Jadi setakat itu dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi dengan tajuk yang akan datang, iaitu menjahit jenis jahitan asas. Masa ni awak barulah tahu cara-cara yang sepatutnya menjahit jenis-jenis jahitan tersebut. Jadi cikgu harap awak bersedialah dengan tajuk-tajuk yang akan datang. Jadi kepada yang dah tahu jahit, tak apa, awak cuba buat jahitan tu untuk sebagai latihan pengukuhan ketika di rumah, supaya jahitan kita lebih kemas. Sebab ada yang dah tahu cara jahit kan, ada yang telah diperkenalkan masa di sekolah rendah, tapi ada kadang-kadang yang masih tak kemas jahitan. Jadi kita boleh baiki dari masa ke semasa. Tak rugi ya belajar menjahit, sebab kemahiran yang kita ada kita boleh guna untuk baiki pakaian kita sendiri. Kalau kita diminta ataupun ibu kita minta bantuan kita untuk baiki baju ibu kita, kita boleh tolong bantu, ataupun tolong baiki baju adik kita tu carut kancing. Jadi kemahiran kita tu maknanya bukan sia-sialah kita belajar, kita boleh gunakan untuk kehidupan seharian. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang akan datang. Jadi cikgu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah. Bye-bye. Setakat ini perkongsian cikgu. Sekiranya bermanfaat, sila like, komen membina, subscribe dan